Kalau kamu berminat, nanti kamu boleh hubungi sendiri ya. Kita tengok. Inilah tempat yang cikgu maksudkan tu. Tengok ya. Berminat ke? Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar? Hari ini bersama cikgu lagi. Cikgu mana? Cikgu Zana. Okey, hari ini Cikgu Zana akan menemani kamu untuk belajar Bahasa Melayu tahun 4. Jom bersama cikgu kita teroka apa yang kita nak pelajari hari ini. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kamu perlu merujuk kepada buku teks muka surat 8 dan 9. Apa yang ada pada paparan muka surat tersebut? Okey, pada muka surat 8, kamu akan dapat lihat paparan seperti yang cikgu tunjukkan dalam gambar ini. Okey, ini pada muka surat 8 dan pada muka surat 9 merupakan sambungan kepada muka surat 8. Di sini ada sambungan mengenai aktiviti-aktiviti yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk kita hari ini ialah kita lakukan bersama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan kita lakukan bersama-sama? Maksudnya sesuatu perkara itu sebaiknya kita lakukan secara bergotong royong ataupun bersama dengan orang lain. Tidaklah kita lakukan seorang diri kerana hasil daripada lakukan bersama-sama tu akan menjadi lebih baik ataupun akan menjadi yang terbaik. Untuk objektif pembelajaran hari ini, jom kita lihat apa yang akan kamu capai. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, kamu akan dapat membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Apa dia bahan grafik tu? Bahan grafik tu ialah bahan bergambar daripada multimedia. Multimedia itu maksudnya dari pelbagai tempat. Mungkin kita boleh dapatkan dari internet, buku dan sebagainya. Untuk hari ini kita akan menggunakan buku teks untuk belajar membuat gambaran ataupun kita nak menganalisa gambar ataupun teks untuk mendapatkan sesuatu maklumat daripadanya. Baiklah, kita teruskan lagi. Bagi kriteria kejayaan hari ini, kamu akan dapat membaca bahan grafik. Iaitu kamu akan dapat mentafsir gambar. Yang kedua, kamu akan dapat membuat gambaran berdasarkan bahan grafik. Iaitu kamu boleh membayangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan bahan grafik yang disediakan. Dan yang ketiga, kamu akan dapat menerangkan faedah aktiviti berdasarkan bahan grafik. Iaitu ini adalah kemahiran beraras tinggi di mana kamu dapat memikirkan faedah berdasarkan gambar ataupun teks yang kita baca pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak teruskan pada aktiviti kita yang pertama. Jom kita lihat apa yang ada pada muka surat 8 untuk perenggan yang pertama. Ini merupakan tajuk untuk aktiviti kita hari ini ataupun bahan bacaan kita hari ini, iaitu tentang kita lakukan bersama-sama. Boleh kita rujuk pada video yang diberikan ini, bagaimana kalau sesuatu benda itu kita lakukan secara bersama-sama, benda yang berat pun akan menjadi ringan. Seterusnya kita lihat pada paparan ini. Kita baca teks ini bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukan bersama-sama. Jadi di sini kita dapat faham apa yang diminta oleh cikgu mereka. Apa tu?
Ya, guru mereka meminta mereka untuk mencari maklumat berkenaan aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Baik, kita tengok apakah aktiviti yang dimaksudkan tersebut. Sekarang kita akan lihat pada paparan kedua. Okey, di mana aktiviti pertama yang telah mereka jumpai. Baik, untuk aktiviti pertama ialah aktiviti berkenaan dengan rumah terbuka. Baiklah murid-murid, boleh ikut cikgu untuk baca bersama-sama. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, kita lihat pada ayat yang pertama. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara kita ini bergaul antara satu sama lain. Maksudnya ini adalah faedah yang pertama, iaitu dapat bergaul antara satu sama lain. Baik, kita lihat ada lagi tak faedah yang terdapat dalam teks ini. Okey. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Itu juga adalah satu kebaikan. Okey, dengan adanya program rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa akan dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Dan selain itu ada lagi satu, iaitu amalan kunjung mengunjungi ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Apabila dah saling kunjung mengunjung, apa kebaikan dia? Apa faedah dia? Ya, betul, mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi di sini kita dapati ada 3 faedah bila kita mengunjungi rumah terbuka. Apa kata kita pergi pada paparan kedua pula. Okey, yang seterusnya, apakah aktiviti tersebut? Baiklah kawan-kawan, sekarang Lisa nak terangkan tentang faedah mengadakan rumah terbuka. Baiklah kawan-kawan, berdasarkan petikan tadi, kita dah dapati bahawa pertama, dengan mengadakan rumah terbuka, masyarakat di negara kita akan dapat bergaul antara satu sama lain. Seterusnya, yang kedua, aktiviti ini akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara masyarakat di Malaysia. Dan yang ketiga, Lisa dapati bahawa dengan program rumah terbuka ni, masyarakat berbilang bangsa akan dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain. Begitulah kawan-kawan. Okey, faedah rumah terbuka yang Lisa boleh dapati dari petikan. Jumpa lagi kawan-kawan. Bye. Baiklah, kita lihat pada aktiviti yang ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga ini pula, iaitu aktiviti usung rumah. Apa tu usung? Usung itu mengangkat sesuatu benda itu secara beramai-ramai. Diangkat. Okey. Seperti dalam petikan yang kamu dah boleh lihat ni. Okey. Baik, kita baca dahulu. Baiklah, kita baca sama-sama ya murid-murid. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baru. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan hidangan, makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Itulah dia tentang teks yang kita dah baca tadi. Tapi apakah faedah berdasarkan program ataupun aktiviti usung rumah ini?
Kita dah boleh baca melalui teks. Okey, yang pertama tadi apa tu? Ada yang menyebut tu, cikgu dengar. Baik, yang pertama sekali dapat kita lihat di sini, amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Iaitu kita dapat mengekalkan budaya masyarakat tradisional. Okey, dengan cara ini kita akan dapat mengekalkan, mengekalkan budaya tradisional di negara itu. Amalan mengusung rumah. Okey, bergotong royong lah. Okey, baik, dan yang seterusnya, amalan ini juga menunjukkan faedah dia. Okey, kalau tadi yang pertama, faedahnya kita dapat mengekalkan budaya masyarakat kita. Dan yang kedua, amalan mengusung rumah ini dapat menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini sangat prihatin sesama jiran tetangga mereka. Okey, dan yang seterusnya, apa lagi tadi? Siapa dapat dahulu? Boleh sebut? Betul. Okey. Kita melalui aktiviti usung rumah ini akan dapat memberi peluang kepada tuan rumah untuk menghargai pertolongan yang diberikan. Itulah faedahnya. Okey, dia dapat bergaul, dapat bermasyarakat. Bila orang dah tolong kita, kita berikan dia penghargaan. Macam dalam situasi dalam teks yang kita baca ni, tuan rumah memberikan juadah makanan untuk orang yang telah membantu memindahkan rumahnya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa terdapat 3 faedah dari aktiviti usung rumah ini, iaitu pertama, mengekalkan budaya masyarakat tradisional di negara ini. Yang kedua, dapat menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin terhadap sesama jiran tetangga. Dan yang ketiga, dapat memberi peluang untuk menghargai pertolongan yang diberikan oleh orang lain. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Sekarang kawan-kawan bersama dengan Rina. Baik, Rina nak terangkan tentang faedah usung rumah. Okay, dari petikan yang Rina sudah baca tadi, Rina dapati bahawa dengan aktiviti usung rumah ini dapat menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin dengan jiran tetangga. Tengok tu kawan-kawan, mereka usung rumah bersama-sama. Okay, mereka tidak membiarkan jiran mereka berada di dalam kesusahan. Seterusnya, yang kedua, dengan aktiviti usung rumah ini, ia dapat menghargai pertolongan yang diberikan. Maksudnya di sini, dalam program ini akan menyebabkan orang lain dapat menghargai pertolongan yang diberikan. Contohnya, tuan rumah akan dapat menghargai pertolongan yang diberikan oleh jiran-jirannya. Dia telah menyediakan sedikit juadah untuk meraihkan jiran-jiran yang telah menolongnya. Begitulah kawan-kawan. Jumpa lagi. Untuk paparan yang seterusnya, ini adalah berkaitan dengan aktiviti gunting rambut percuma. Yang menggambarkan masyarakat negara ini yang prihatin. Baiklah, kita akan baca tentang teks yang dimaksudkan. Kita baca bersama-sama ya. Baik, gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah dia tentang petikan yang kita baca tadi. Dan di sini terdapat juga beberapa faedah yang kita boleh dapati dari aktiviti gunting rambut percuma ini. Baik, untuk yang pertama, kita boleh lihat di sini, aktiviti ini dapat meringankan beban ibu bapa. Di mana ibu bapa
dapat mengurangkan duit poket mereka dari dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan menggunting rambut. Tak perlulah hantar anak ke kedai lagi. Okey, boleh hantar dekat pusat yang menyediakan perkhidmatan gunting rambut secara percuma ini. Baik, yang kedua, apa lagi? Cuba murid-murid perhatikan dalam petikan ini. Okey, kita dapati di sini dalam petikan ini telah diberi perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Jadi aktiviti gunting rambut secara percuma ni sangat-sangatlah memberi manfaat kepada masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Okey, dapat membantu mereka untuk meringankan ataupun mengurangkan belanja. Dan yang seterusnya dan yang ketiga iaitu mengambil berat tentang kebajikan masyarakat. Jadi ini program seperti ini dapat memberi peluang kepada penduduk kampung untuk mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Maksudnya jika ada yang berkemahiran seperti menggunting rambut itu, maka dia dapat menggunakan kemahiran itu untuk membantu orang lain. Cikgu teringat, cikgu juga ada satu tempat yang cikgu jumpa di internet yang menyediakan tempat gunting rambut percuma. Jom, kalau kamu berminat, nanti kamu boleh hubungi sendiri ya. Kita tengok, inilah tempat yang cikgu maksudkan tu. Tengok ya. Nampak tak perkhidmatan ni? Disediakan macam muka dia macam Mr. Bean. Kalau kamu berminat gunting rambut percuma di sini, kamu bolehlah hubungi orang yang berkenaan. Cikgu tak dapat pula nombor ataupun maklumat tentang nombor yang hendak dihubungi. Kamu boleh cari sendirilah jika kamu berminat ya. Boleh dapatkan perkhidmatan yang percuma di sini. Berminat ke? Kawan-kawan, bersama Didi lagi. Sekarang Didi nak terangkan tentang faedah gunting rambut percuma. Baiklah kawan-kawan, untuk yang pertama, dengan mengadakan khidmat gunting rambut percuma ini akan dapat meringankan beban ibu bapa. Jadi tak perlulah ibu bapa keluarkan duit untuk memberi pada anak mereka bagi tujuan menggunting rambut. Kedua, dengan gunting rambut percuma ini juga, ia mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Jadi mereka dapatlah mengurangkan perbelanjaan. Dan yang ketiga, aktiviti gunting rambut percuma ini merupakan cara untuk masyarakat di sekeliling mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Inilah cara mereka menunjukkan semangat bermasyarakat di dalam sesuatu komuniti. Bye-bye kawan-kawan. Jumpa lagi. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang kelima, iaitu kita tengok apa tajuk dia. Yang kelima iaitu tentang gerobok rezeki. Ini yang biasa kita lihat, gerobok rezeki. Ini contoh di pasaraya. Okey, banyak tempat yang menyediakan. Apa tu gerobok rezeki? Okey, kita boleh lihat di sini ya. Ni kadang di sekolah pun disediakan oleh pihak sekolah. Okey. Ini penduduk kampung. Okey. Itu tadi kita dah tengok beberapa paparan tentang gerobok rezeki. Ada yang ada di sekolah, yang di masjid dan sebagainya lah. Ada juga di pusat beli belah. Okey. Ataupun di kedai-kedai tertentu. Baiklah murid-murid, kita baca dulu sebelum kita pergi kepada faedah adanya gerobok rezeki ini. Okey. Baik, kita baca sama-sama ya. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya.
Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Begitulah tentang gerobok rezeki. Jadi orang yang berkenaan, yang memerlukan, bolehlah mengambil ni secara percuma. Baik, kita tengok apa kebaikan ataupun faedah gerobok rezeki ni kepada masyarakat di luar sana. Yang pertama, ia dapat memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan. Biasanya gerobok rezeki ini akan menyediakan barang-barang keperluan harian. Baik, kita tengok seterusnya apa lagi yang ada faedah mengenai gerobok rezeki. Ni yang terakhir, iaitu menunjukkan bahawa sesuatu masyarakat itu prihatin. Dapat membuktikan pada orang lain bahawa masyarakat yang ada di negara kita ini, bahawa mereka sangat prihatin ataupun sangat cakna dengan kesusahan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Baiklah, kita teruskan lagi ya murid-murid. Baiklah, sekarang murid-murid bersama dengan Cikgu Nana. Cikgu Nana nak terangkan tentang faedah gerobok rezeki yang ada di sesuatu tempat itu. Pertama sekali, dengan adanya gerobok rezeki ini, ia akan dapat memudahkan golongan miskin untuk mengambil barangan keperluan mereka. Jadi mereka tak perlulah mengeluarkan duit untuk membeli barangan-barangan tertentu itu di kedai. Jadi dapatlah menjimatkan ataupun mengurangkan perbelanjaan mereka. Untuk yang keduanya, dengan adanya gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini adalah masyarakat yang prihatin. Jadi mereka dapat menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana ataupun untuk di seluruh dunia. Dapat menunjukkan bahawa negara kita harmoni dan mempunyai semangat yang sangat prihatin dan suka menolong orang lain. Baiklah, jumpa lagi. Selamat belajar. Bye. Hai kawan-kawan, bersama Didi lagi hari ini. Jom kita imbas tentang tajuk-tajuk aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia yang kita telah pun baca tadi. Baiklah, yang pertama ialah tentang rumah terbuka. Dan yang kedua pula adalah tentang usung rumah. Yang ketiga berkenaan gunting rambut percuma. Dan yang keempat adalah tentang gerobok rezeki. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan. Bye. Baik, untuk yang seterusnya, ini bahagian yang terakhir sekali, iaitu bahagian latihan. Latihan di mana kamu akan melengkapkan peta pokok yang diberikan di bawah ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita sambung lagi tentang latihan yang cikgu sebutkan tadi. Itu latihan berkenaan faedah amalan masyarakat prihatin. Di sini kita akan membuat peta pokok, di mana kamu akan sambungkan aktiviti-aktiviti ataupun faedah-faedah yang kita perolehi daripada pembacaan kita tadi. Baiklah murid-murid, sekarang kita ke paparan tentang latihan, iaitu faedah amalan masyarakat prihatin. Baiklah, kita lihat pada yang pertama, iaitu tentang rumah terbuka. Yang pertama kita dapati bahawa faedahnya ialah dapat bergaul antara satu sama lain. Yang kedua, masyarakat berbilang bangsa dapat berkenal-kenalan. Yang ketiga, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dan untuk usung rumah, kita dapati tadi, itu menunjukkan masyarakat yang prihatin dengan jiran tetangga. Yang kedua, menghargai pertolongan yang diberikan. Yang ketiga, itu tentang gunting rambut percuma tadi. Dapat meringankan beban ibu bapa. Dan yang seterusnya, mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Dan yang ketiga, mengambil berat kebajikan sesama mereka. Seterusnya kita pergi kepada pembacaan kita yang keempat tadi, iaitu tentang gerobok rezeki. Kita lihat faedah dia yang pertama, iaitu memudahkan golongan miskin mengambil barang keperluan mereka. Dan yang kedua ialah
menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini adalah satu masyarakat yang prihatin. Baiklah, cikgu mengharapkan agar kamu dapat menyalin latihan ini ke dalam buku tulis kamu. Tibalah pada slide yang terakhir. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar buat semua. Terima kasih. Okey, semoga kita jumpa lagi. Bagi yang belum subscribe channel cikgu tu, harap dapat subscribe supaya dapat berikan cikgu motivasi untuk cikgu hasilkan lebih banyak video-video pendidikan. Sekian, jumpa lagi. Bye.